Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirni ma nasitu, amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, fungsi surau aliyah dan kuasa surau, para asatidzah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat ini kasih Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah memberikan kesempatan untuk kita hadir solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah memberikan kelapangan waktu kita duduk sama-sama pada malam Sayyidul Ayyam ini, malam Jumaat, untuk mendengar kuliah tazkirah. Moga-moga ia menjadi amal-amal saleh yang memberatkan timbangan kita ketika mana kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak nanti. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung bacaan sebuah karya yang saya kongsikan dengan tuan-tuan, iaitu sebuah kitab karangan Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar yang berkaitan dengan rahsia alam malaikat, jin dan syaitan, yang asalnya kitab ini dalam bahasa Arab, Alam Al-Malaika Al-Abrar, Alam Al-Jin wa Syayatin. Dan kuliah yang terakhir sini pada 22 bulan 8 yang lalu, ikut catatan dan kitab saya ni, pada 22 bulan 8 lalu, dan kita berada pada muka surat 113. Sebelum itu saya akan masuk, ada satu tajuk yang saya pernah sebutkan sebelum ni pada bulan 8 lalu, bahawa saya nak membahaskan tentang satu tajuk yang berkaitan dengan hubungan intim ataupun ditiduri. Dalam saya kutip daripada laman web Soal Jawab Islam, seorang tokoh sarjana yang bernama Syekh Muhammad Salih Al-Munjid Hafizahullah. Dia ada satu mauqi' laman web dia banyak soal jawab berkaitan Islam, seorang yang ada sarjana, yang ada ilmu dan bidang agama. Dia letakkan situ satu tajuk yang berkait dengan dia kata mazahibul ulama fil wad'i bainal insi wal jin wa ma yajibu alaihi. Dia nak membahaskan pandangan-pandangan ulama, mazhab ulama dalam isu hubungan intim, maksudnya ditiduri, berlaku al-wad'u, berlaku hubungan kelamin di antara manusia dan juga jin. Bagaimana keadaannya kalau manusia dan jin ni berlaku hubungan intim? Dia ada beberapa perkara. Jadi soalan yang ditanyakan kepada Syekh Saleh Muhammad Al-Munjid, dia kata mal hukmul jima', dia kata apa hukum jima', maksudnya ditiduri, hubungan intim yang mana dilakukan oleh jin, oleh syaitan kepada perempuan muslimah, sedang dia ni dalam keadaan tidur. Ni dia banyak ni isu orang perempuan dia tidur, kemudian dalam tidur dia itu dia didatangi oleh makhluk nama dia jin, dan jin tu melakukan hubungan dengan dia. Banyak berlaku tuan-tuan, banyak kes. Kalau tuan-tuan pergi yang jenis perubatan Islam ni lah, macam dia jadi penyakit, selalu kena tidur, memang dapat kena tidur pun jadi tak selesa. Apa itu, ada bekas lebam dan macam-macam lah isu-isu yang berkait ni, isu perempuan. Jadi soalan ni sini disebutkan jin syaitan ini dia mendatangi mar'ah muslimah, orang perempuan yang Islam, dalam keadaan dia tidur. Kemudian wa tash'uru bihi wa tarahu fil naumi, yang mana perempuan ni bila dia tidur, dia dapat merasakan makhluk jin tu datang bersetubuh dengan dia, dan dia dapat tengok dalam tidur, dalam mimpi dia. Maksudnya dalam tidur tu dalam mimpi dia. Kata dalam soalan dia kata hatta baidal istaiqaz tash'uru bi ta'bin, sehingga kan perempuan ini apabila dia bangun pagi besoknya dia bangun, tash'uru bi ta'bin, dia rasa Allah letih. Biasa orang yang kena dapat gangguan makhluk nama jin ni, tambah pula dia tiduri kan.
Lagi dia memang kadang-kadang bangun tu dan kadang letih. Natijah zalika, kesan daripada makhluk itu mengganggu dalam tidur dia bersama dengan dia. Wahia ghairu mutazawwij, yang mana jin ni pula pandai. Jin ni biasanya dia akan mendatangi perempuan yang belum kahwin ni, kan? Yang dah kahwin tak ada sebab dia ada suami dia, kan? Ni dia datang pada ni perempuan-perempuan yang tak kahwin ni. Orang kata anak dara lah, anak dara ke ataupun janda ke, tapi dia kata ghairu mutazawwij, dia tak ada pasangan, dia kata. Kemudian kata yang bersoal ni, wa tahrisu 'alal azkar, yang perempuan ni pula biasa kes berlaku dia ni jaga zikirnya, doa-doa ni, jenis muslimah yang bertakwa, jaga zikir, jaga amal-amal. Dia jaga amal-amal dia dengan doa dia, waruqiyah, dan dibaca pula ayat-ayat Quran, ayat-ayat yang berkait dengan pelindung, muawwidzat dia baca, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dia baca ayat kursi, macam-macam ayat pelindung dia baca sebelum dia tidur. Tapi dia kena juga datang juga makhluk jin ni mengganggu dia. Dia kata, walakinnahu ya'ti ilaiha wa hiya na'imah. Kata yang bertanya ni, tetapi jin itu datang juga dalam keadaan dia tidur tu, datang juga walaupun dia dah baca. Kena tuan-tuan, orang yang Allah izinkan ni dia boleh kena itu walaupun dia baca ayat-ayat pening dia datangi oleh makhluk jin. Okey, dia punya soalan yang datang, hal 'alaiha al-ghuslu. Jadi bila dia bangun pagi tu, adakah dia ni perlu mandi? Isunya, adakah perlu mandi? Wahal 'alaiha ithmun, adakah dia berdosa sebab dia ni ditiduri, maksudnya dia melakukan hubungan dalam keadaan dia tidur itu, adakah dia berdosa? Min zalika innaha tazillu ayyaman. Kemudian kata yang bertanya ni, dia kata, dan benda tu berlaku bukan sekali, selalu berlaku bermalam-malam, seolah dia dah menjadi tazillu ayyaman, selalu berlaku berhari-hari. Perempuan ni kena, orang lelaki saya tak ada kot. Ada tuan-tuan pernah kena rogol dengan jin betina. Tengah tidur dia rogol jin tidur. Cannot brain, orang kita sana ni cannot brain. Ini orang perempuan kena, orang lelaki tak ada kena. Orang lelaki takut jin pun takut, dia tengok bulu pun dia takut. Okay. Annaha tazillu ayyaman wa hiya tash'uru bihuznin, yang mana perempuan dia bila tanya dia, bila dia bangun pagi dia kata sya'aru bihuznin, rasa sedih sangat. Ka'annaha zaniyah, dia merasakan dia ni seperti dia melakukan zina. Tiap-tiap malam datang, dia dah baca doa, zikir, tapi datang makhluk tu, datang buat hubungan dengan dia. Dia rasa seolah dia berzina. Dia kata, maza taf'al, nak buat macam mana? Dia tanya. Okay. Kemudian dijawab oleh Syekh Muhammad Salih Al-Munjid hafizahullah. Dia bagikan jawapan isu berkaitan perempuan ni ditiduri, perempuan yang tak kahwin ni ditiduri. Dia kata, dimulakan dia kata, fal asahu anna yumkinu husulil wad'i bainal insi wal jin. Pertama, kata Syekh Muhammad Salih Munjid, dia kata yang lebih tepat, dia kata boleh berlaku, dia kata hubungan kelamin di antara insi wal jin, antara manusia dengan jin ni, dia kata boleh berlaku hubungan kelamin. Ini kata dia lah, saya nukil apa yang dia jawab kat sini, boleh berlaku. Kan? Okey, kemudian dia nukilkan waqala Ibnu Jauzi, dia ambil pandangan kata-kata Ibnu Jauzi. Apa Ibnu Jauzi? Seorang ulama, seorang muhaddis, ahli salaf, ulama salaf. Kata Ibnu Jauzi, disebutkan daripada surah Ar-Rahman ayat 56, firman Allah Subhanahu wa taala, lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Dia ambil dalil ni nak membuktikan bahawa hubungan di antara manusia dan jin tu boleh berlaku hubungan kelamin. Apa dia? Lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk manusia ni bidadari dalam syurga, untuk makhluk-makhluk Allah lah. Ni dalam surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman ni Allah Ta'ala fokus kepada dua makhluk, jin dan juga manusia. Dan Allah Ta'ala ciptakan bahawa dalam syurga ni ada bidadari syurga yang mana lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Bidadari ni tidak pernah disentuh oleh manusia dan juga jin.
Allah Ta'ala bagi tahu, maksudnya makhluk yang ada dekat syurga Allah tu, yang nama bidadari tu, manusia tak pernah sentuh, jin juga tak pernah sentuh. Tak pernah disentuh, tak pernah diusik. Memang bersih, solid lagi. Jadi daripada ayat ini, ulama dapat faham bahawa bidadari itu sentuh di sini boleh membawa maksud sentuh biasa dan juga boleh membawa maksud di berlaku hubungan kelamin, di jima. Maksudnya dekat sini, kalau manusia boleh melakukan hubungan kelamin dengan bidadari di syurga, dan juga al-jinnu, jin itu juga dia boleh melakukan hubungan kelamin dengan bidadari dekat syurga. Ada jenis dia yang Allah sediakan. Sebab itu makhluk yang Allah berikan taklif ni dua. Itu yang disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dua jenis makhluk yang Allah Taala ciptakan, yang Allah taklifkan untuk beribadah kepada Allah, manusia dan juga jin. Sebab manusia ni buat benda baik dapat pahala, dapat balasan syurga. Begitu juga jin. Buat benda baik dapat pahala, dapat syurga. Buat jahat masuk neraka. Manusia ke jin dua masuk neraka. Dan disediakan ada bidadari yang syurga. Untuk jin pun ada dapat, untuk manusia pun ada dapat. Dan ayat ni memberi faham kepada para ulama bahawa jin dan juga manusia ni dia boleh berlaku hubungan daripada ayat ni. Ini kalam Ibnu Jauzi. Dia nak mulakan jawapan kepada, maksudnya nak bagi faham memang boleh berlaku sebenarnya. Bukan orang kata macam betul ke ni, tak nampak, tak boleh berlaku. Berdasarkan pada ayat ini. Okey. Kemudian kata Syekh Muhammad Saleh Munjid, wala ismun alal makrahu alal wat'i sawa'an kana rajulan aw imra'atan. Dan dia kata berdosa ke tidak? Dia kata orang yang ditiduri sama ada lelaki kena rogol ke, ataupun perempuan yang kena rogol dengan jin, dia kata tidak berdosa. Kan dia takut tadi, dia rasa dia berdosa, seolah-olah dia berzina. Dia kata tak. Kata Syekh Saleh ni, dia kata tak, dia tidak berdosa. Sama ada berlakunya hubungan tu sama ada orang lelaki ataupun orang perempuan, ataupun jin tu yang datang tu jin lelaki, ataupun dia datang tu jin betina, jin betina ataupun jin jantan. Maksudnya manusia dalam kalangan manusia dia tidak melakukan tidak berdosa. Okey. Kemudian kata Syekh Saleh, dia kata wa isasul mar'atu bi annaha tujama'u min qibalil jinni yati ala salasi halat. Dia kata di perasaan perempuan ni, perasaan ihsas perempuan ini, yang mana dia tu dijima daripada golongan jin ini yang datang ni, dia ada tiga bentuk. Maksudnya perempuan yang tidur malam, yang diganggu oleh makhluk jin ini, dia ada tiga bentuk. Dijima oleh jin. Okey, dia katakan yang pertama, kata Syekh Saleh Munjid, dia kata yang pertama, dia kata tahusa bizalika fi naumiha fala yajibu alaihi rasul illa idza ra'at maniyan. Yang pertama, perempuan ini bila dia tidur, dia merasakan dalam tidur, dalam mimpi dia, fi naumiha, maka dalam tidur itu jin datang menjimak dia, perempuan ni. Maka tidak wajib dia ni mandi, perempuan ni, illa idza ra'at maniyan, melainkan bila dia bangun pagi tengok ada kesan air mani. Tengok betul, tengok bangun pagi memang ada kesan air mani pada kemaluan dia. Maka pada ketika itu dia wajib mandi. Itu yang pertama, dia kata waqad la yakunu hunaka alwatu haqiqi min jinni bal mujarrad ru'yan manamiyan. Maksudnya kalau andai kata dia tak nampak kesan air mani itu, maka pada ketika itu dia tak wajib mandi. Kalau dia nampak air mani baru dia wajib mandi. Kalau tak ada air mani, dia tak perlu mandi. Sebab boleh jadi dia kata hubungan yang berlaku tu adalah mujarrad ru'yan manamiyan, hanya dia mainan dalam tidur, dia mimpi saja, dia tak berlaku betul. Maksudnya kalau dia betul bangun pagi, dia tengok ada kesan air mani, itu baru dia wajib mandi, dia kata. Wa amma ta'bu allazi tash'uru bihi ba'da al-istaiqaz, adapun bila dia bangun pagi dia rasa letih, badan lemah, kena betul tuan-tuan. Tentang kalau dapat kes-kes gini dengar orang, memang dia bangun pagi jadi letih, bangun kerja, nak pergi kerja tak larat, tengok kaki ada lebam, macam-macam kes.
Ada bekas macam bekas gigitan lah dia kata. Dia kata faqad yakunu natijah tawatarat a'sabiha hala ru'yatiha. Benda tu berlaku adalah disebabkan bila dia ni tidur, perempuan ni tidur, saraf dia jadi tegang. Sebab bila makhluk tu mengganggu kan dalam tidur dia, saraf dia jadi tegang, dia macam letih lah, stres jadi tidur. Jadi menyebabkan bila bangun pagi dia jadi Allah, letih, badan dia lemak. Itu keadaannya paling pertama. Maksudnya kalau dia didatangi nampak air mani, maka wajibnya mandi perempuan tu. Tapi kalau tak ada air mani, kata mungkin itu mainan tidur, tak wajib mandi, yang mandi junub lah, maksudnya tak wajib mandi junub. Itu keadaannya yang pertama. Kemudian kata pengarang dia, kata Syekh Salih Munjid, al-halatus saniyah, keadaan yang kedua, ayatamassala lahal jinni fi suratil insi fil yaqazah wa yata'uha fa'alaiha al-ghusl li husulil waqi. Okey, dalam keadaan yang kedua ni, yang pertama tadi perempuan tu dia baring memang dia tidur betul. Yang kedua ni, ketika dia baring nak tidur, datang makhluk jin ni menjelma dalam rupa bentuk manusia, insan. Betul dia, maksudnya dia baring tu datang jin ni dah boleh menjelma. Dia menjelma dalam bentuk manusia. Yaqazah ni maksud jaga sekedar. Dia tak tidur lagi, dia baru baring, baru lepas baca zikir, lepas baca ayat kursi, lepas baca 3 qul, datang jin. Terkedir Tuhan. Yang kes-kes yang kena kan, datang dalam bentuk manusia, menindih dia, wayatauha, dan melakukan hubungan dengan perempuan itu. Maka kalau keadaan itu dengan dia sedar dan dia yakin, cuma dia ni orang kata, kalau istilah kita, dia kena empap lah. Ada yang kena empap dia, ini bukan kena empap, memang dia diperlakukan, hubungan itu berlaku. Di mana dia tak boleh nak lawan lah. Jin, mana pula nak lawan jin kan? Dia tahan je lah. Apa boleh buat? Bertahan dia. Jadi Kementerian Pertahanan, bertahan dia. Dia kata, fa'alaiha al-ghuslu. Sebab dia dan keadaan dia sedar, bukan dia tidur. Maka dia katakan fa'alaiha al-ghuslu. Wajib dia mandi junub. Kerana memang dia yakin al-watu itu berlaku. Hubungan kelamin itu berlaku. Itu keadaan yang kedua. Dia nak tidur, kemudian jin datang dan dia sedar jin tu berupa dalam bentuk manusia, maka kena wajib dia mandi junub. Itu yang kedua. Kemudian kata Syekh Salih Munjid, al-halatus thalithah, keadaan yang ketiga pula, dia kata antash'uru biwata'i fil yaqazah. Dia tu dan keadaan dia dijimak dan keadaan dia sedar, dia belum tidur lagi. Tetapi dia kata walakinnaha la taral wati, tapi dia tak dapat tak dapat tengok makhluk. Macam yang kedua tadi memang makhluk tu datang, jin tu datang berupa manusia. Yang ketiga ni makhluk tu datang tapi dia tak dapat tengok secara jelas makhluk itu berupa manusia yang normal. Dia tak dapat tengok, dia rasa dia tak dapat tengok, mata dia tak boleh buka ke, dia mungkin dia buka tapi dia tak nampak, tapi dia rasakan makhluk tu datang mengempap dia dan melakukan hubungan dengan dia. Ni keadaan yang ketiga, dia tak nampak dalam bentuk manusia. Kalau yang kedua tadi dia nampak, sedar dan dia nampak bentuk manusia. Yang ketiga ni sedar tapi makhluk tu dia tak dapat tengok dengan jelas adakah dia manusia ataupun bukan, tapi benda tu berlaku. Dia dekat dia sedar. Maka kata Syekh Saleh Munjid, dia kata fa'alaiha al-ghuslu idza ra'at maniyan. Maka perempuan ini dan keadaan dia sedar tu tapi dia tak nampak makhluk jin tu, maka dia wajib mandi dengan syarat kalau dia tengok ada kesan air mani. Ada kesan air mani, dia wajib mandi. Okey. Amma iza lam tara, adapun kalau dia bangun, dia tersedar lepas tu dia tengok tak ada kesan air mani, dah makhluk jin tu dah belah dah kan. Dia sedar, dia tersedar, dia memang sedar, baru dia boleh bergerak kan, tapi dia tengok tak ada kesan air mani. Dia kata amma idza lam tarahu wa inna ma sya'irat bi anna tujami'u kama tujami'u min qabli insi. Dan kalau dia tersedar dan dia rasa dia tu dijimak oleh makhluk macam manusia tadi, cuma dia tak dapat tengok kan, dan dia tak nampak, tak ada kesana air mani. Dia kata faqad ikhtalafal ulama dia berbeza pendapat.
Sebab dia dalam keadaan dia sedar, cuma dia tak nampak makhluk tu dengan jelas. Maka di sini ulama-ulama fiqh dia berbeza pandangan. Dia kata hal yalzimuha al-ghaslu am la, dia kata adakah dia ni kena mandi juga ataupun tak payah mandi. Dia kata ala qaulain, ada dua pendapat dekat sini. Dia kata yang pertama wujubul ghasli, yang pertama adalah dia ni kena mandi juga, wajib dia mandi junub. Dan inilah wa ilahi zahabal jumhur, ini merupakan pendapat jumhur ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali. Tiga mazhab kata maksudnya kena mandi juga, kecuali ada khilaf. Mazhab Hanafi dia kata berbeza. Dia adalah beberapa pandangan, itu panjang cerita dalam mazhab Hanafi. Jadi itu tajuk yang berkait dengan apabila perempuan ini dijima dalam keadaan dia tidur ataupun dalam keadaan dia sedar sebelum dia tidur, adakah perlu mandi ataupun tidak, berdosa ke tidak, memang tidak berdosa, dan benda ni memang berlaku. Ini maksudnya kalau berlaku pada anak kita, isu-isu yang kita dengar, kita tahulah hukumnya, perlu mandi ke tidak kan. Kadang orang risau, dia rasa dia bersalah, seolah dia berzina. Dia betul, zikir-zikir, ayat-ayat dia baca semua, takdir Tuhan, Allah Ta'ala izinkan benda itu berlaku. Okey, habis tajuk itu. Okey, kita masuk dalam kitabnya muka surat 114, tajuk seterusnya. Pengarang dia letakkan, apakah syaitan, jin itu dia mati? Adakah dia ni macam manusia juga? Dia ni boleh mati? Kata Dr. Umar Sulaiman Al-Shqar, dia kata tidak diragukan lagi bahawa jin termasuk syaitan. Sama ada jin atau syaitan. Syaitan ni dia sebahagian daripada jin. Jin yang jahat dia panggil syaitan. Dia kata tidak diragukan lagi bahawa jin termasuk syaitan akan mati kerana mereka tercakup dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 28. Apa Allah Ta'ala kata? Semua yang ada di bumi ini akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Jadi dalam ayat ni jelas seperti itu. Walaupun kita tak nampak makhluk nama dia syaitan jin tu, dia juga akan mati. Cuma di sudut umur dia tak samalah dengan umur kita. Kita ni umat Nabi Muhammad, memang Nabi minta baina sittin wa sab'in, 60-70 kan, antara itu. Lebih 70 tu subsidi lah kan, dapat subsidi. Kalau 60 tu boleh lah, 60-70 kan, 70 subsidi lah. Memang Nabi dia minta umat dia umur sekitar tu, jangan panjang-panjang sangat. Okay, tapi jin ni dia banyak riwayat. Cerita umur jin ni dia tak cerita secara jelas, tapi ada riwayat-riwayat berdasarkan pada zaman Nabi jin jumpa dengan jin ratusan tahun, ada 400, 500 tahun tu umur dia yang panjang. Tapi dalil yang jelas daripada Quran hadis dia tak sebutkan. Okey. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW bersabda, kata Nabi, aku berlindung kepada keagunganmu yang tidak ada Tuhan selain engkau. Engkau tidak pernah mati, sedangkan jin dan manusia akan mati. Ada riwayat dalam Bukhari, pernah Nabi SAW menyebutkan, Nabi ni berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada makhluk-makhluk yang jahat ini, yang mana Allah ni dia sifatnya kekal, manakala jin dan juga manusia disebut akan mati. Adapun kira-kira usia jin, dia kata, maka kita tidak mengetahui selain yang diberitakan oleh Allah tentang iblis yang terlaknat, iaitu bahawa iblis akan tetap hidup sampai hari kiamat. Kan? Satu je saya ceritakan dulu tentang makhluk yang nama dia Azazil. Sejarah dia ada satu yang nama dia Azazil tu. Dia tu memang hidup sampai nak kiamat nanti baru dia mati. Yang tu secara jelas, kalau nak sebut di sudut umur, kita memang nampak jelas, memang ada dalam dalil-dalil nas daripada hadis Nabi SAW, bahawa memang dan Quran pun sebut, dia minta anzirni ila yaumi yub'atsun, dia minta dia ditangguhkan umur dia sampai kiamat. Sampai kiamat. Dan ada satu kisah yang menarik, bagaimana dia ni nak mati besok, bagaimana yang nama Azazil, nama iblis ni, dia dikejar oleh malaikat maut, lari sana lari sini, lari sana lari sini, dan akhirnya dia mati. Yang tu jelas umur dia. Manakala kalau jin-jin yang lain, syaitan yang lain ni, umur dia tak disebut secara jelas.
Cuma berdasarkan kisah-kisah, bila tengok kalam-kalam para ulama, tapi bukan Quran, bukan hadis, maka dalam ada 400, ada ulama ada 500, 600, tak ada yang tetap dekat situ kan. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qala anziruni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzirin. Iblis menjawab, dia kata, beri tangguhlah saya sampai waktu yang mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Iblis dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya umur dia ni ditangguhkan. Oh, hebat tuan-tuan ya. Maksudnya kita ada satu makhluk yang namanya iblis, yang Allah tangguhkan umur dia ni sampai kiamat besok kan. Sedangkan dia ni musuh kita. Tuan-tuan cuba bayanglah, dia ni hidup pada zaman Nabi Adam lagi sampai kiamat tu. So semua cerita dunia ni ada dalam poket dia. So dia nak kalahkan kita ni senang sangat lah kan? Berdasarkan proposal yang ada dalam poket dia, semua dia dah tahu lah kuat iman kita ni macam mana. Dia dah ada pengalaman dan dia banyak dah general dia nak mengalahkan kita. Tapi kita ada Allah, kita ada ayat-ayat Quran. Itu dia ceritakan bagaimana kita nak menghalang daripada gangguan makhluk-makhluk ini. Kemudian kata pengarang, adapun selain iblis, maka kita tidak mengetahui kira-kira umur mereka, selain bahawa mereka memiliki umur yang pasti lebih panjang dibandingkan dengan manusia. Salah satu dalil yang menunjukkan bahawa mereka akan mati adalah bahawa Khalid bin Walid membunuh syaitan Al-Uzza, pohon yang disembah oleh orang Arab. Kemudian ada seorang sahabat yang membunuh jin yang wujud ular berbisa sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Dia ada kisah sahabat ni dibunuh jin. Jin bila dia menjelma dalam bentuk ular, kemudian dalam bentuk ular tu boleh dibunuh. Maksudnya makhluk jin ni kalau dia menjelma ular ke, dia menjelma jadi anjing ke, menjelma mana-mana makhluk, dan dalam keadaan jelmaan itu kalau kita bunuh dia mati. Dia memang mati dan memang zat itu mati, jin itu mati. Bukan pula lepas itu dia boleh hidup lagi, tak. Bila dia menjelma jadi ular, kita bunuh ular, maka jin tu dia akan mati. Kalau dia menjelma jadi anjing, dia akan mati. Kalau dia menjelma jadi makhluk lain, kita bunuh, dalam dia menjelma dalam makhluk itu, maka dia akan mati. Kan? Cuma hukum dia beza. Pernah ada berlaku jin ini dia menjelma dalam makhluk yang manusia boleh nampak. Dia ni kena bunuh, kemudian geng jin ni tangkap manusia yang bunuh tu, bawa ke alam jin. Ada cerita kena bawa ke alam jin, tu juga biasa berlaku. Bawa ke alam jin, bawa pergi jumpa hakim di alam jin. Dia kata bawa hakim di alam jin, hakim dia tanya, dia katalah keluarga yang kena bunuh jin ni, dia kata ni manusia ni dia dah bunuh anak aku begini-begini kes dia kan. Bawa jumpa hakim alam jin. Kemudian hakim alam jin dia tanya, sekarang ni masa dia bunuh keluarga kamu ni, dia ni berada dalam rupa bentuk jin ke ataupun dia dah berupa dalam bentuk makhluk bukan jin, ular ke dan sebagainya. Maka dalam perbicaraan itu disebutkan dia dah berubah, bukan dalam bentuk jin tapi dia dalam bentuk ular. Maka disebabkan dia dah berubah dalam bentuk ular, buang kes tuan-tuan. Buang kes, selamat orang ni dia boleh balik-balik. Ada kisah begitu. Maksudnya kalau dia dalam keadaan bentuk jin, dia kena bunuh, itu boleh buat kes. Tapi bila dia masuk ke alam manusia, jin ni dia menjelma ke alam manusia, dia dah hukum dalam alam manusia. Dia tak sama dengan alam jin. Okey. Sebab itu kita ni disarankan bunuh ular. Nanti katakan jumpa cerita itu. Okey. Kemudian tajuk seterusnya, rumah jin tempat tinggal dan bila boleh ditemukan jin ini. Bila waktu dan ketikanya. Kata pengarang, dia kata, para jin itu tinggal di bumi di mana kita hidup di atas ini. So jin ni dengan kita ni duduk satu tempat yang sama dekat bumi ni. Mereka banyak ditemukan di bangunan-bangunan. Dia kata, ada bangunan-bangunan di kawasan tanah lapang, tempat-tempat najis, tempat-tempat yang kotor, seperti dekat tempat mandi, dekat kebun-kebun, tempat-tempat sampah, kawasan perkuburan. Ni ada 7 tempat yang ditulis oleh pengarang ni merupakan tempat kediaman jin. Kemudian dinukil ke sini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahawa kebanyakan orang yang datang ke tempat tinggal syaitan, jin ini adalah orang-orang tua yang didampingi oleh
oleh syaitan. Ini kata Ibn Taymiyah. Dia kata, kebanyakan orang yang datang ke tempat-tempat tinggal syaitan ini, tempat sampah, tempat-tempat kotor ni, adalah orang-orang tua yang didampingi oleh syaitan. Dia boleh berlaku itu. Itu kata Ibn Taymiyah. Ada sejumlah hadis yang melarang untuk menunaikan salat di bilik mandi kerana terdapat najis. Selain itu, kamar mandi merupakan tempat tinggal syaitan. Dia tempat bilik air ni kita tak boleh nak salat. Kerana sebab apa? Situ tempat kotor lah, tempat najis. Dan juga ada yang menyebutkan bahawa tempat mandi ini merupakan tempat tinggal jin, syaitan. Dilarang pula salat di perkuburan. Dikatakan tempat-tempat tadi tempat jin. Kawasan perkuburan juga merupakan tempat yang dilarang untuk kita salat. Kerana boleh jadi membuka kepada kekufuran. Kan? Maksudnya kalau solat dalam jadikan kawasan perkuburan tu tempat salat, maka dah jadi seolah menyembah kubur. Dia boleh membawa kepada kekufuran. Selain daripada disebutkan bahawa kawasan perkuburan tu merupakan tempat tinggal syaitan dan juga jin. Okey. Kemudian kata pengarang ni kata, jin juga banyak ditemukan di pasar-pasar. Tuan-tuan kau pergi pasar malam kan. Itu tempat jin paling suka lah. Tuan-tuan, jin yang orang suka pergi pasar malam ni, dia berkawan dengan jin, nampak dengan jin. Azan lebih lama azan.
Muslimah hadirin hadirat dikasihi sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat sambung sedikit berkaitan dengan rahsia alam malaikat, jin dan syaitan karangan Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqara. Kita telah membahaskan beberapa tajuk tadi. Pertama kita bahaskan tentang bagaimana hukum yang terkait dengan perempuan yang tidur dan berlaku jima di antara jin dan juga manusia dengan perempuan. Lelaki tak adalah, dia ada 3 keadaan tadi. Dan keadaan dia tidur, adakah perlu mandi, kemudian dalam keadaan dia sedar, tu ada 2 jenis. Dia nampak makhluk tu datang dalam keadaan yang berupa manusia, dan yang kedua dalam keadaan yang dia tak nampak makhluk itu. Okey, itu kita bahaskan. Kemudian kita bahaskan tadi tentang syaitan ini dia boleh mati ke tidak. Dia jelas dia boleh mati. Satu lagi tajuk saya nak ambil yang akhir. Kenderaan jin. Dia tajuk ni. Pengarang dia letak kenderaan jin. Makhluk jin ni dia ada kenderaan juga. Tuan-tuan pakai motor ke, kereta ke, Mercedes ke, BMW kan, Toyota ke. Tak, makhluk jin ni dia ada kenderaan. Rupanya dia ada kenderaan. Ada juga macam mana kenderaan dia. Kita tengok ni. Dalam hadis Ibnu Mas'ud yang termaktub dalam Sahih Muslim disebutkan bahawa beberapa jin meminta bekal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun bersabda, kalian boleh mengambil setiap tulang yang disebutkan asma'ullah atasnya yang jatuh ke tangan kalian sebagai daging. Setiap kotoran haiwan adalah makanan bagi binatang tunggangan kalian. Tengok. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia ada beberapa ketika Nabi pergi ke alam jin. Dengan Abdullah bin Mas'ud ada satu kisah, dengan Zaid bin Harithah ada beberapa riwayat hadis Nabi. Nabi ni pergi ke alam jin, kemudian berdakwah kepada alam jin. Salah satunya Nabi balik daripada Taif kan. Orang manusia tak nak beriman, orang Mekah tak nak, orang Taif tak nak, lalah Nabi berdakwah pada geng-geng jin ya, nak beriman. Dalam hadis ni Nabi ketika mana berdakwah kepada golongan jin ni, golongan jin ni dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bekal dia. Kalian ni jin meminta bekal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta Nabi berikan bekal kepada geng-geng jin, makanan. Maksudnya jin ni walaupun dia duduk kita, dia ada spek makanan dia. Dia minta dengan Nabi, ya Rasul tu. Ejahlah, minta dengan Allah Ta'ala. Bukan maksudnya Nabi yang bagi, minta ya Rasul, doalah, minta ke Allah Ta'ala supaya kami ni boleh diberi makanan spek-spek. Tak tahulah dia minta kari ke, roti canai ke, tak tahulah kan kita sebut. Maksudnya dia minta makanan untuk geng-geng jin ni. Maka kalian boleh mengambil, kata Nabi SAW, kalian boleh mengambil setiap tulang yang disebutkan asma'ullah, nama Allah. Jadi Nabi Nabi pun minta dengan Allah Ta'ala supaya Nabi kata, kamu geng-geng jin, tulang-tulang yang ada ni, kan, tulang-tulang yang disebut nama Allah, ini bagi jin Islam, kan, yang maksudnya datang dengan Nabi ni jin Islam. Jadi jin Islam ni, kata Nabi SAW, tulang-tulang yang disebut nama Allah. Maksudnya kita lah, kita manusia, kita potong kambing, potong lembu, potong ayam, kita sembelih yang kita sebut tu dengan nama Allah, kan, kita sembelih atas nama Allah, maka itu menjadi makanan bagi geng jin. Kata Nabi, yang jatuh ke tangan kalian adalah sebagai daging. Tengok tu, kita kan, kita potong lembu, tulang itu, atau potong ayam tu, tulang tu kita buang, maka daripada tulang tu kalau jin ambil, kata Nabi, dia jadi daging. Walaupun kita nampak dia macam tulang, tapi bila jin dapat ke jin, dia berubah, dia jadi daging. Itu bagi dia alam jin. Tuan-tuan kalau boleh rasa, kalau makan tulang tu rasa daging, maksud tuan-tuan dengan jin tu dia ada kaitan. Adalah saudara ke, macam baru-baru sikit kan. Jadi tulang tu yang makan lah. Bagilah jin makan kan. Kita makan daging ni dah. Satu. Okey. Kemudian kita nak cerita kenderaan ni tadi. Okey. Kemudian Nabi SAW sebut, setiap kotoran haiwan adalah makanan bagi binatang tunggangan kalian. Ni. Maksudnya kita bela kambing, kita bela ayam,
kita bela lembu. So makhluk-makhluk binatang yang kita bela ni, bila dia buang najis dia, maka najis dia itu dia akan jadi makanan bagi binatang tunggangan geng jin. Jin ni dia ada binatang-binatang tunggangan dia, kan? Tu kenderaan dia. Tak tahu rupa mana, kepala macam mana, macam lembu, Allahu a'lam. Tapi maksudnya di alam jin ni dia ada kenderaan dia. Dan kenderaan dia tu satu makhluk yang mana makanan kepada makhluk itu adalah hasil daripada najis-najis yang binatang-binatang kita ni buang air berak tu kan. Itu makanan dia. Itu makanan. Ini daripada hadis ini dapat difahami bahawa makhluk yang nama jin tu bukan sekat jin saja, tapi dia ada kenderaan. Dan bila kita faham kenderaan, apa guna? Kalau kita manusia, apa guna kenderaan kita? Kita ada motor supaya kita boleh bergerak lebih cepat, kan? Tuan-tuan sini, kalau sini nak pergi KL, jalan kaki je lah. Kan tak tahu bila sampai, tapi kita ada kenderaan. Boleh naik kereta, kan? Kalau nak pergi ke Mekah, naik jet, ada kenderaan. Maka alam jin pun begitu. Jin tu satu, dia bergerak laju dah. Tapi dia ada juga kenderaan yang memberi faham kepada kita, kenderaan makhluk dia tu boleh membawa jin ni lagi laju daripada bergerak dia biasa. Kita boleh faham daripada sirah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, habis tajuk dia dengan jin. Dia kata di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahawa para jin itu memiliki binatang tunggangan dan makanan binatang itu adalah kotoran binatang tunggangan manusia. Habis tajuk jin. Okey, insya-Allah kuliah-kuliah yang datang kita akan tengok syaitan tu ada jenis bertanduk. Okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.